Menyerahkan Al-Quran kepada Yang Hormat Menteri Pertahanan Malaysia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perhubungan kepada Malaysia. Selamat datang ke Kamboja. Campuchia ទី8កម្មវិធីបកគោលអល់កុរអានុលការីមទី9ជាកម្មវិធីនេះគឺមានខេត្តបៃលិនបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យ Datuk Seri di dalam Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Agama sudah bagi kepada masyarakat Islam kita melalui Yayasan Taqwa yang sudah nikmat Allah Taala hidayah ជាលើកទី3ហើយបន្តតម៉ៃផ្លៃថ្ងៃនេះតែហូគេអស់កៅណាប់អល់ឡោះព្រះអល់ឡោះសាឡាព្រះស្លាម៉ាត់អ៊ីស្លាមកម្ពុជានេះអ៊ីស្លាមមាឡេស៊ីនេះព្រះអល់ឡោះតាឡាមានតែព្រះរ៉ហ្មាត់និកម៉ាត់ទួអង្គៅស្លាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែននេះព្រះស្លាម៉ាត់សំបណ្ណាលហូតណាប្រកាសអល់ឡោះសាឡាដើម្បីពិសេសបន្តTerlebih dulu yang dihormati Datuk Seri Dr. rombongan semua yang datang dari Malaysia. Sampai sikit bentar, dia masuk Gerung Jun, mengunyasok kembali yang menemukan Datuk Lakir Merasa urus dia untuk hari ini dia Datuk Pakir Pekian Yayasan Resto Negeri Malaysia. Kilometer 9, Kampung Kilometer 8 dan Kampung pada hari ini kami membawa kepada
Maka 100,000 naskah Al-Quran dan terjemahan ini akan mula dihantar pada bulan Ramadan akan datang. Dan tidak perlu tunggu 5 tahun. Tahun hadapan insya-Allah seluruh 100,000 akan dapat disiapkan. secara peribadi melihat misi penghantaran 10,200 naskah Al-Quran ke Cambodia ini sebagai satu misi yang sangat hebat, sangat besar manfaatnya kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita minoriti Muslim di Cambodia. Dan Malaysian Armed Forces, khususnya TUDM, sumbangan sebegini amat diperlukan bagi menzahirkan ataupun melaksanakan misi-misi bagi membantu rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang beragama Islam di Cambodia. Dan saya percaya misi pada kali ini adalah satu misi yang sangat-sangat berjaya, satu kerjasama yang sangat baik di pihak Markas ATM, khususnya Kor Agama Angkatan Tentera dan juga Yayasan Restu. Saya rasa kolaborasi ataupun kerjasama seperti ini patut kita pertingkatkan lagi pada masa-masa hadapan, kerana sebagai sebuah negara yang prihatin, sebagai negara Islam yang prihatin terhadap sahabat ataupun rakan-rakan kita yang lain yang berada di negara-negara yang lebih mundur secara fizikalnya, usaha-usaha sebegini memberikan satu makna yang begitu besar kepada rakyat minoriti Muslim di Cambodia khususnya. Dan saya rasa dengan keprihatinan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Menteri Pertahanan yang merencanakan segala idea dan perancangan ini yang dapat kita terjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dengan jayanya, merupakan satu inisiatif ataupun satu butir idea yang begitu bernas, padat dan mencapai objektif walaupun kita buat dalam masa yang begitu singkat. Projek seperti ini kita akan lanjutkan lagi di negara-negara yang lain, insyaAllah di Vietnam, di Laos dan juga di utara Thailand
dan negara-negara di Eropah, Afrika dan juga seperti negara China dan seterusnya. Ini merupakan usaha kita permulaan dan saya yakin insya-Allah akan tentera bersama-sama kita dan kita menyeru kepada umat Malaysia seluruhnya bersama-sama dalam menyertai program wakaf kita. InsyaAllah. Selamat menyambut puasa. Bertemu kembali. Terdapat kira-kira 500,000 juta umat Islam di Kemboja. Tetapi setiap 6 keluarga berkongsi 1 naskah Al-Quran. Itu kesan jangka panjang kekejaman Parti Komunis Kemboja, pimpinan Pol Pot dari 1975 hingga 1979 yang saya dapati selepas menemu bual beberapa penduduk Islam di Phnom Penh. Penduduk di Kampung Cenang dan Kampung KM9 antara komuniti Islam Kemboja yang tertindas sejak kepimpinan Pol Pot. Difahamkan umat Islam yang menyimpan Al-Quran ketika itu ditangkap dan diseksa hingga maut. Akibat ketandusan kitab suci itu, timbul pula masalah kecurian. Kadang-kadang di tempat yang kosong dalam Quran itu tiba-tiba hilang semua Quran itu. Jadi sebab Quran kita tak boleh kunci apa disimpan di mana tempat. Kita kena buka lah almari ke apakah untuk orang baca titip mesin itu. Tapi hilang sampai habis. Cari-cari kadang-kadang jumpa di tempat yang mengajar. Lepas tanya-tanya dia kata ibu bapa dia itu ambil daripada masjid untuk dia mengaji lah. Ini adalah tempat yang ada macam tu. Ya. Sebagai menyambung siri kembara penyerahan Al-Quran yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak tahun lalu, 10,200 Al-Quran disumbangkan oleh Yayasan Restu tahun ini. Angkatan Tentera Malaysia ATM pula akan mengedarkan Al-Quran dengan terjemahan dalam bahasa Khmer. Kami berazam untuk menyediakan naskah Al-Quran itu bersama dengan terjemahan di dalam bahasa Khmer. Terjemahan itu pun telah pun disiapkan dan insya-Allah jika kami mempunyai dana yang cukup terutama dalam kutipan program wakaf Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, kita akan dapat menyediakan kira-kira 100,000 naskah Al-Quran terjemahan dalam bahasa Khmer dan juga insya-Allah selewat-lewatnya dalam bulan Ramadan tahun hadapan. Usaha Malaysia itu nyata membawa erti yang besar buat masyarakat Islam Kemboja. Orang kampung yang belum ada Quran kat rumah. Jadi bila mana dia orang dapat Quran tu alhamdulillah, bersyukur. Lagipun kita belum ada tempat untuk buat Quran sendiri. Jadi bila mana ada Quran yang diderma daripada luar, ni dapatlah umat Islam kat sini guna untuk baca. Memang kita tengok dalam zaman selepas Pol Pot kita kurang buku agama. Tapi sejak tahun 2000 kita dah ada bantu daripada Malaysia, kuranglah sikit beban untuk baca Al-Quran tu. Jadi banyak jugalah tapi tidaklah seluruh Kemboja, seluruh rumah tu ada Al-Quran. Sumbangan Al-Quran akan diperluas ke China, Jepun, Korea Selatan, Sri Lanka dan Eropah Timur. Laporan Zuhaira Mustafa Al-Husin, Kemboja untuk Berita TV9. Malaysia turut membantu membangunkan ekonomi umat Islam Kemboja. Tabung pinjaman mikro ditubuhkan sebagai sumber permulaan perniagaan. Sistem pinjaman kewangan itu berfungsi seperti amanah ikhtiar. $1 juta Amerika diperuntukkan sebagai modal tabung pinjaman mikro. Mikro kredit ini akan diberikan kepada isteri kepada seorang Muslim yang menjadi keluarga. Walaupun ini tidak meliputi seluruh keluarga Islam di Kemboja, tetapi langkah pertama ini akan dapat membantu dalam jangka panjang keluarga Islam berkenaan. Ia adalah usaha sama antara Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan Malaysia, Yayasan Restu dengan Yayasan Pembangunan Islam Kemboja. Ibu pejabat Yayasan Restu di Kemboja yang dirasmikan Datuk Seri Ahmad Zahid akan dijadikan pusat pelaksanaan sistem pinjaman mikro.